turut membahaskan titah ucapan diraja pada petang ini. Perkara pertama yang hendak saya bangkitkan ialah mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa penyatuan. Tuan Yang di-Pertua, sejauh manakah pemahaman dan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda di negara kita hari ini? Adakah anak-anak muda kita berminat untuk menguasai dan mencintai bahasa kebangsaan? Saya amat bersetuju dengan hujahan yang dibuat oleh Paul Dickson bahawa segala usaha perlu diambil untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa penyatuan yang memberi asas kepada perpaduan negara. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan memberi jaminan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Setiap warga negara Malaysia harus menyedari perkara ini dan memberi komitmen yang tinggi bagi merealisasikan bahasa Melayu sebagai alat penyatuan masyarakat majmuk kepelbagaian kaum, agama, budaya adalah keunikan negara kita. Tetapi keunikan yang kita sanjungi ini menzahirkan cabaran dari segi kemampanan perpaduan. Oleh yang demikian, bahasa Melayu haruslah diterima oleh seluruh warga Malaysia sebagai identiti nasional dan memartabatkan penggunaannya dalam semua konteks kehidupan harian. Ini tidak bermakna bahasa Inggeris dan bahasa ibunda diabaikan. Kemampuan penggunaan lebih banyak bahasa adalah kelebihan yang boleh memberi kekuatan peribadi kepada seseorang. Usaha atau inisiatif juga perlu diambil untuk mempelajari bahasa ibunda dan bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain ini perlu sebagai komunikasi komuniti masing-masing, bahasa perniagaan, perhubungan luar atau antarabangsa dan digunakan untuk menimba ilmu. Bahasa Melayu adalah lambang kedaulatan negara. Setiap anak Malaysia harus berbangga dengan bahasa Melayu. Segala usaha perlu diambil oleh ibu bapa, para pendidik dan pemimpin-pemimpin negara untuk memperkasakan penggunaan bahasa Melayu sejak dari kecil lagi. Modul-modul bahasa Melayu di sekolah-sekolah jenis kebangsaan perlu dikaji dan diteliti supaya anak-anak kita dapat memahami dan mendalami bahasa Melayu setanding dengan anak-anak di sekolah kebangsaan. Pihak universiti juga perlu berperanan dalam memartabatkan dan melaksanakan penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi dan menggunakan terma-terma yang sepatutnya. Saya ingin tahu berapakah buku ilmiah yang lazim dipakai di Menara Gading telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Apakah Dewan Bahasa dan Pustaka masih lagi berperanan untuk memperterjemahkan buku-buku bahasa lain kepada bahasa Melayu? Sejauh manakah usaha telah diambil oleh kerajaan untuk memperkasakan bahasa Melayu dalam dunia perniagaan dan komersial? Bolehkah bahasa Melayu menjadi bahasa perantaran di gelanggang intelektual dari kalangan golongan akademik, profesional dan ahli-ahli perniagaan di negara ini? Ramai juga dari kalangan warga emas yang masih tidak fasih dalam bahasa Melayu. Apakah program-program atau langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengajar asas bahasa Melayu kepada golongan ini supaya mereka juga boleh berjinak dengan pertuturan bahasa Melayu yang mudah? Dewan Bahasa dan Pustaka harus berfikir secara kreatif dan kritis demi menaikkan imej bahasa Melayu secara holistik kepada semua lapisan masyarakat. Dewan Bahasa dan Pustaka harus melaksanakan pelbagai aktiviti yang menggapai minat umum terhadap bahasa Melayu di peringkat akar umbi. Sebagai kesimpulan, saya mohon supaya semua pihak harus menggembeling sinergi untuk meledakkan darjat bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dalam semua urusan harian. Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Pencerahan. Ya. Terima kasih atas kenyataan untuk menguatkan bahasa Melayu. Apakah pandangan Yang Berhormat untuk menguatkan tulisan bahasa Melayu, kita masukkan tulisan Jawi, kerana tulisan Jawi juga untuk menguatkan bahasa Melayu untuk pelbagai kaum. Apa pandangan Yang Berhormat? Sekian. Tuan Yang di-Pertua, untuk soalan yang dikemukakan oleh Jera itu, saya memohon Menteri Pendidikan saja jawab tentang perkara ini.